Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Sektor swasta syarikat tempatan berperanan penting dalam menggunapakai model-model perniagaan mampan yang mengutamakan kecekapan sumber dan pengurangan sisa. Pengiktirafan antarabangsa mendorong UNISA untuk terus memperkukuh jati diri para graduan serta pembudayaan integriti. Peranan media sosial penting sebagai platform penyampaian mesej dakwah dalam era digital masa kini. Perkara tersebut ditekankan semasa program mentoring da'i yang merupakan platform bagi para da'i berinteraksi dengan ulama. Ceramah khas bertajuk Dakwah dan Media Sosial, Peluang dan Cabaran merupakan antara pengisian program berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Program memfokuskan kepada cabaran dan peluang yang ada dalam menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran dakwah. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian penyebaran dakwah sehingga esok program disertai 200 pegawai dan da'i Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya. Acara diadakan pagi tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Persatuan Sokongan Selepas Penjagaan AFSA kini mempunyai bangunan ibu pejabat sendiri. Perasmian bangunan AFSA berlangsung petang tadi di Jalan Kebangsaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Bangunan tersebut menempatkan pentadbiran dan pengurusan persatuan yang turut berfungsi sebagai pusat bagi mengendalikan pelbagai aktiviti dan rancangan membantu dan menyokong para rakan seliaan. Beberapa kemudahan turut terdapat dalam bangunan tersebut, antaranya kelas hafazan Al-Quran, kelas masakan, rumah hijau dan bengkel pertukangan kayu. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pertahanan menghantar sepasukan misi bantuan kemanusiaan ke Manila, Republik Filipina di bawah operasi Badai Tadoh. Upacara pemergian pasukan bantuan kemanusiaan dan bencana diadakan di Pusat Pergerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Turut hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Pendekatan menggunapakai ekonomi perkeliling bukan sahaja dapat membantu kemampanan, bahkan dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan menggalakkan inovasi dalam teknologi hijau. Ia jelas Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan penting
apabila negara berhadapan cabaran-cabaran seperti kebergantungan ke atas tenaga yang tidak boleh diperbaharui, perubahan iklim global, kelemahan peraturan atau piawaian antarabangsa bagi amalan-amalan kitaran serta penghadan infrastruktur dan teknologi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin berucap demikian pada ucaptama Forum Ekonomi Mampan Brunei 2024. Yang Berhormat berkata negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan yang baik untuk membangunkan industri pelancongan memandangkan negara mempunyai kepelbagaian bio dan kaya dengan sumber budaya yang unik. Membangunkan kemudahan mesra pelancong membantu meminimumkan kesan kepada alam sekitar dan menarik minat pengembara yang mementingkan alam sekitar. I would like to emphasize that private sector also play a vital role with local companies adopting sustainable business models that prioritize resource efficiency and waste reduction. Dihadiri oleh lebih 130 peserta, wakil pihak-pihak berkepentingan, forum membincangkan langkah membangunkan ekonomi perkeliling Brunei dan menyumbang kepada mencapai matlamat pembangunan mampan. Forum diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan dan dianjurkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi. It's about developing new business and being efficient. Forum Ekonomi Mampan Brunei 2024 turut menampilkan pandangan praktikal daripada beberapa pakar dan pemimpin industri, antaranya daripada wakil PBB Global Compact Malaysia dan Brunei serta syarikat penyedia teknologi iklim Jejakin Indonesia. Tan Ji Ying, Ketua Ahli Perhubungan dari PBB Global Compact Malaysia dan Brunei, dalam pembentangannya mengongsikan 6 langkah rangka kerja bagi perniagaan melaksanakan amalan mampan. Sementara Arfan Arlanda, Ketua Pegawai Eksekutif Jejakin, mengongsikan beberapa strategi bagi setiap pertubuhan yang memulakan perjalanan kemampanannya. Program Genesis bagi Sukan ASEAN Jepun X memupuk kerjasama antara Jepun dan negara-negara ASEAN dalam menyokong matlamat pembangunan mampan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Jabatan Daerah Belait akan mengadakan 3 majlis pengundian dan pemilihan bagi calon penghulu mukim dan ketua kampung dalam masa terdekat. Justru penduduk kampung warga negara dan penduduk tetap yang berkenaan diseru bertanggungjawab dan menjalankan hak masing-masing untuk mendaftar dan mengundi pada tarikh yang ditetapkan. Seruan tersebut disuarakan dalam sidang media pagi tadi. Ini adalah bagi memastikan calon yang terpilih nanti adalah benar-benar calon yang dapat menerjui kampung-kampung berkenaan dengan jayanya pengundian dan pemilihan calon di kawasan Mukim Sukang diadakan pada 10 November bagi kawasan Kampung Mumong A akan diadakan pada 17 November dan kawasan Kampung Panan C pada 1 Disember. Usaha Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA memperkukuh program akademik yang sedia ada agar selaras dengan piawaian antarabangsa dan keperluan semasa telah meningkatkan pencapaian institusi berkenaan dan mendapat pengiktirafan dari The World University Rankings for Innovation, WURI. Menurut Pengarah Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik UNISA, pencapaian tersebut mendorong UNISA untuk memastikan kualiti pendidikan yang ditawarkan dan menjadi pemangkin kepada pembangunan ummah. UNISA tambahnya juga terus berusaha memperkukuh jati diri para graduan melalui program dan aktiviti yang dijalankan serta pembudayaan integriti di institusi pendidikan tinggi. Pihak UNISA insya-Allah pada masa akan datang melalui Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik akan cuba mendapatkan akreditasi untuk menambah nilai program-program yang sedia ada.
Selain itu, pelbagai program pengantarabangsaaan yang rancak dijalankan seperti program mobiliti, kerjasama dengan institusi luar dalam penyelidikan dan penerbitan yang inovatif dan berimpak tinggi dan sebagainya. Sokongan keluarga menjadi kekuatan kepada seorang kanser survivor dalam mengharungi cabaran ketika didiagnos dengan penyakit tersebut. Dayang Nurainah binti Haji Jair hanya dengan berusaha mendapatkan rawatan dan bertawakal kepada Allah, meningkatkan semangatnya untuk terus cekal dan tabah menghadapinya. Di samping itu, semangat tidak mudah menyerah menjadi pilihan terbaiknya dalam meneruskan kehidupan. Awal tahun 2014, selepas saya membuat prosedur biopsi, jawapannya kebetulan itu disahkan kanser yang early stage. Okay. Doktor saya telah berbincang dengan doktor apa yang akan sepatutnya saya jalani atau membuat rawatan selanjutnya atau membuat surgery atau membuat treatment. Selepas saya berbincang dengan suami dan keluarga saya telah mengambil keputusan untuk membuat pembedahan untuk membuang ketulan tersebut. Selepas saya sudah recover, doktor seterusnya menasihatkan saya membuat rawatan radioterapi. Dengan sikap berwaspada dan mengambil berat tentang kesihatan sendiri, Dayang Nurainah berjaya mengesan kanser payudara yang dihadapinya pada peringkat awal. Dengan semangat yang tinggi serta sokongan keluarga, Dayang Nurainah kini berjaya menjalani aktiviti hariannya bekerja dan menjadi duta pesakit kanser. Seorang lelaki tempatan dijatuhkan hukuman atas 5 pertuduhan di bawah bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yang disabitkan bersalah pada 12 Oktober lalu. Penyiasatan Biro Mencegah Rasuah mendapati defendant Seruji bin Haji Setia telah mendapatkan untuk dirinya barang-barang bernilai iaitu karpet, sarung sofa, sarung kerusi kereta daripada pengurus urusan Decam Deko Sdn Berhad dan wang tunai RM100 daripada pengurus BT Employment Agency dalam 5 kejadian berlainan. Semasa menjatuhkan hukuman, Yang Arif Magistrate Kanan Hajah Azrimah binti Haji Abdul Rahman menekankan penjawat awam adalah asas kepada pentadbiran kerajaan yang kukuh. Akan tetapi rasuah telah merosakkannya, melemahkan integriti institusi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Defendant dalam tugasnya sebagai Ketua Pegawai Kanan Imigresen pada waktu tersebut dianggap oleh mahkamah sebagai faktor yang menjadikannya lebih berat disebabkan jawatan sedemikian adalah dijangka untuk mengekalkan standard integriti yang tinggi dan menjadi role model. Mahkamah mengambil maklum bahawa penyalahgunaan kuasanya sebagai Ketua Bahagian PAS Kerja dengan memberikan layanan istimewa kepada pemilik perniagaan dan agensi pekerjaan tertentu telah menyebabkan kurangnya keyakinan awam dan menunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang bawahannya. Defendant dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bagi pertuduhan 1 hingga 5 di bawah bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Mahkamah memerintahkan supaya hukuman bagi pertuduhan 1 hingga 4 berjalan secara serentak dan secara berturut-turut bagi pertuduhan kelima. Dengan ini menjadikan keseluruhan hukuman penjara 3 tahun. Hukuman diperintahkan bermula pada hari dia direman berikutan sabitannya pada 12 Oktober 2024. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Rozaimah binti Haji Abdul Rahman, Ahmad Firdaus bin Muhammad dan Radin Abdul Malik Wafri bin Radin Mas Muhammad Sufri. Defendant diwakili oleh Peguam Bela Ahmad Basuni bin Haji Abbas, Abraham Davidson and Co. Sekumpulan delegasi terdiri daripada 9 pelajar tahun 9 dan tahun 10 menyertai program pertukaran rangkaian pelajar dan belia Jepun Asia Timur Genesis bagi Sukan ASEAN Jepun X Matlamat Pembangunan Mampan melalui Kementerian Pendidikan. Delegasi berlepas meninggalkan negara.
Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Ali Syafi bin Pengiran Haji Abbas, Pemangku Penolong Pengarah Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan dan Puan Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi Kaunselor di Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam. Program yang diadakan sehingga 4 November itu bertujuan memupuk kerjasama antara Jepun dan negara-negara ASEAN dalam menyokong matlamat pembangunan mampan. Program turut menyediakan peluang pembelajaran selain mengukuhkan lagi hubungan rapat dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Jepun. 10 buah agensi pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah menggunakan visa umrah bagi tempoh 3 tahun bermula 1446 Hijrah hingga 1448 Hijrah. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan agensi pelancongan tersebut ialah Syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd, Syarikat As-Safa Travel and Tours Sdn Bhd, Syarikat At-Taqwa Travel Tours Sdn Bhd, Syarikat Balureh Travel Sdn Bhd, Syarikat Continental Yachting Sdn Bhd, Syarikat Dar Al-Ehsan Travel Sdn Bhd, Syarikat Darussalam Services Sdn Bhd, Syarikat Raudah Al-Amin Sdn Bhd, Syarikat Strait Central Agency Sdn Bhd dan Syarikat Titian Travel and Tours Sdn Bhd. Sehubungan itu, orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah menggunakan visa umrah dikendaki mengikut dan menghubungi agensi pelancongan yang dibenarkan. Berita sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan saingan bola sepak Liga Super Brunei. Kasuka FC mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Bijaya FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di padang kompleks sukan berakas itu, Kasuka FC tidak menghadapi masalah untuk menewaskan Bijaya FC 5-0. Sementara itu, di tempat yang sama pada sebelah malam menyaksikan Rimba Star FC tewas kepada Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei MSPPDB 1-2.